Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar fi ma yurdika anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang hadirin yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat sekali lagi kita bertemu. Bagaimana yang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang solat Isyak secara berjemaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan baginya pahala seperti dia mengerjakan separuh malam. Maknanya barang siapa yang mengerjakan subuh secara berjemaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi pada kita seolah-olah dia menghidupkan seluruh pada malam ni. Jadi moga-moga kita semua akan mendapat ganjar tersebut sehinggalah akhir hayat kita insya-Allah. Dan tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Biasanya ada sahabat kita duduk depan saya, ia paling depan sekali. Tapi dia pergi telah meninggalkan kita lebih awal, iaitu Haji Ma'ruf. Kita ambil pada pagi yang penuh keberkatan ini, kita sedekah dekat Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berhenti pada baru ni mengenai kisah Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana yang telah diceritakan dalam Al-Quran dan hadis dalam banyak-banyak nabi. Nabi Nuh lah yang Allah Subhanahu wa taala bagi tempoh yang begitu panjang untuk mendakwahkan kaumnya dan juga anak beranaknya supaya terima agama Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi malangnya, walaupun diberi tempoh yang begitu lama, tapi tidak ramai yang masuk kepada Islam. Hanya sedikit sahaja. Hatta isterinya juga telah termasuk pada golongan kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam hadis yang kita baca sebelum ini, apabila pada hari kiamat nanti, apabila datanglah satu kaum datang jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, kisah Nabi Adam yang kita baca sebelum ini, yang mana dia kata, tolonglah wahai datukku, kami ini termasuk golongan yang tidak selamat di hadapan Allah nanti. Maka jawab Nabi Adam alaihissalam, bagaimana kami nak selamatkan kamu semua? Sedangkan aku sendiri pun tidak tahu apakah nasibku di hadapan Allah. Jawabnya Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam alaihissalam pun kata, pergilah kamu kepada nabi-nabi yang lain. Maka pergilah kumpulan ini kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dan mereka berdoa kepada wahai Nabi Nuh, sesungguhnya kamulah Nabi Ulul Azmi. Kamulah Nabi di antara Nabi yang dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana aku nak tarik kamu masuk ke syurgamu, sedangkan aku sendiri pun gagal untuk menarik umat aku seramai mungkin untuk masuk agama Allah. Pergilah kamu jumpa dengan Nabi lain untuk minta syafaat pada mereka. Begitulah perasaan Nabi Nuh alaihissalam apabila dia diberi tempoh yang begitu lama oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ajak manusia, illa qalilan disebut dalam Quran, melainkan sedikit sangat yang masuk kepada terima pada agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, di antara cabaran yang telah dihadapi oleh Nabi Nuh adalah untuk mendakwah pemimpin-pemimpin mereka. Sebab dalam Al-Quran jelas sebut, qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Qala mala'u. Nabi Nuh ajak kepada kaum, kepada pemimpin, kepada raja-raja mereka, kepada pembesar-pembesar ketika itu, masuklah kamu mentauhidkan Allah. Tapi apa yang dijawab oleh mereka? Wahai Nuh, tak payahlah mu nak ajak kami nak masuk pada agamamu, sedangkan kami tengok kamu sebenarnya dalam keadaan sesat. Tengok. Ketika itu nak ajak pemimpin ni, bukan setakat nak terima, bahkan dia kata Nabi Nuh juga tersesat. Ini tuan-tuan contoh gambaran kepada kita bahawa pangkat manusia, harta manusia ini, kalau kita tidak kawal mereka, maka mereka lah akan menarik kita masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah para ulama ada menyatakan manusia yang berilmu ini dipecah kepada 4 bahagian. Yang pertama, di
dinamakan sebagai al-jahiluna ya'lamuna annahumul jahilun. Yang kedua adalah al-jahiluna la ya'lamuna annahumul jahilun. Dan yang ketiga al-alimuna ya'lamuna annahumul alimun. Yang keempat adalah al-alimuna la ya'lamuna annahumul alimun. Jadi orang alim ataupun orang yang berilmu ataupun orang yang berpangkat darjat ni, orang dikatakan orang yang ada ilmu. Kalau tengok negara kita contohnya, orang-orang yang kaya-kaya, yang jutawan, orang biasa-biasa ke? Tak ada. Semua orang yang berpelajaran tinggi, orang yang hebat-hebat. Majoritinya begitu. Begitulah yang berlaku pada Nabi Nuh AS. Apabila mereka nak mendakwah Islam kepada Islam ini, yang menolak paling utama sekali adalah pembesar-pembesar mereka adalah ahli cerdik pandai mereka. Oleh kerana itu ilmu, orang alim, orang berilmu ni, ulama pecah pada 4 bahagian. Tuan-tuan tanya kita sekarang ni, duduk mana di antara 4 ini? Yang pertama dia kata al-jahiluna la ya'lamuna annahumul jahilun. Orang jahil dan dia ni tak tahu dia ni seorang yang jahil. Yang pertama adalah orang yang jahil, dia ni tahu seorang yang jahil. Al-jahilu ya'lamuna annahumul jahilun. Orang yang jahil dia tahu dia ni seorang yang jahil. Mudah demo ni. Kalau orang kita ni orang jahil, mana kita akan mari belajar. Kita tak ada ilmu, kita tanya kepada orang yang ada ilmu, maka pokok ni lebih mudah untuk kita dakwah. Manusia yang kedua, al-jahiluna la ya'lamuna annahumul jahilun. Ini manusia yang bahaya. Orang yang jahil tapi dia tak tahu dia ni seorang yang jahil. Payahnya sebab apa tuan-tuan? Setiap kali kita beritahu benda yang baik, cerita benda baik, mu tak cerita kat aku tahu belaka. Sebenarnya dia tak tahu pun. Kita ajak mereka pada agama, kena ajar dia tak payah, aku pandai dah. Kita cerita tentang hukum hakam, tak payah, aku pandai dah. Sedangkan mereka tidak sedar, mereka tu golong pada golong orang jahil. Kita pesan pada mereka, pakai seluar pakaian tutup aurat, tak payah hajar aku. Sebab aku tahu dah, sebenarnya mereka adalah golongan yang jahil. Dan manusia yang ketiga, al-alimuna la ya'lamuna annahumul alimun. Ada juga orang yang tahu, dia pandai, cerdik pandai. Tapi dia tak sedar, dia tak tahu pun dia ni seorang yang pandai. Maksudnya, apabila kita ajak mereka sesuatu benda, mereka tahu benda tu betul. Inilah yang berlaku kepada Nabi Nuh, pada kaum Nabi Nuh. Mereka ni tahu apa yang disampaikan pada Nabi Nuh adalah benda yang betul. Tapi mereka tidak terima. Apabila pembesar-pembesar Quraisy datang berjumpa dengan An-Najasyi, ketika itu golongan yang pertama yang pergi jumpa dengan pergi hijrah pergi ke An-Najasyi yang diketuai oleh Sayyidina Ja'far. Ketika itu pergi ke Habasyah, maka datanglah pembesar Quraisy datang nak tarik balik ke Mekah, pergi jumpa dengan An-Najasyi. Maka An-Najasyi kata, boleh. Sebelum mu ambil orang Quraisy ni balik ke tengah kamu, mu kena jawab soalan aku. Kalau mu boleh jawab, aku lepaskan mereka pergi bersama kamu. Tapi kalau mu tak boleh jawab, minta maaf, mereka nak kekal bersama dengan aku, kata An-Najasyi. Maka antara soalan yang ditanya oleh An-Najasyi kepada penduduk-penduduk Mekah, ada pembesar Mekah yang datang nak ambil balik orang Mekah ketika itu, aku nak tanya, Muhammad ni beritahu kepada kamu ni, dia ni seorang yang macam mana? Adakah dia ni seorang penipu ataupun dia seorang yang amanah? Maka jawablah penduduk-penduduk Mekah, dia kata, Muhammad ni seorang yang sangat baik. Dia seorang yang jujur, dia cakap benda yang betul. Habis itu kenapa kamu tak terima agama mereka? Aku tak terima agama mereka sebabnya dia nak tinggal agama nenek moyang. Itu sahaja. Tapi mereka mengakui bahawa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu betul. Begitulah yang berlaku kepada golongan Nabi Nuh AS. Dan mereka mengetahui bahawa Nabi Nuh apa yang dia cakap adalah betul. Tapi mereka tidak terima sebab apa? Takut ni Nabi Nuh ni tarik mereka ni tinggal agama nenek moyang mereka. Ini golongan yang ketiga. Al-alimuna la ya'lamun annahumul alimun. Iaitu seorang yang reti dan dia pandai dan dia tak sedar dia ni seorang yang pandai. Nah, kita semua tahu belaka apa fadilat sembahyang subuh berjemaah. Tak ada orang tak tahu. Tapi berapa orang yang mari sembahyang subuh? Kita tahu betapa hebatnya golongan-golongan yang duduk dalam majlis ilmu, yang dilindungi dengan arasy Allah, dilindungi dengan rahmat Allah. Semua tahu. Tapi ramai yang balik. Nah, kita tanya semua apa fadilat itu dan ni. Bawa mari ke masjid. Tabur masjid ada tapi tak bawa apa duit RM5, RM10. Dan tak tahu. Semua tahu belaka fadilat sedekah subuh. Kenapa tak masuk? Tak buat sebab apa? Tak tahu ke? Mereka tahu tapi tak buat. Ini golongan yang ketiga tadi. Dan golongan yang paling selamat adalah al-alimuna ya'lamuna annahumul alimun. Golongan yang tahu, golongan yang pandai dan dia sedar dia ni seorang yang pandai, makna dia laksanakan apa yang dipelajari, apa yang dipahaminya. Jadi
Jadi hati-hatilah kita dengan dua golongan yang saya sebut tadi. Golongan yang pertama, al-jahiluna la ya'lamuna annahumul jahilun. Orang yang golongan jahil yang tak reti, dia tak sedar diri ni seorang yang tak reti. Tak mari belajar, tak mari menanya. Dan golongan yang kedua, al-alimuna la ya'lamuna annahumul alimun. Golongan yang alim, golongan yang reti dan dia tak sedar dia seorang yang reti. Maknanya tahu tentang fadilat, tahu tentang kelebihan hukum halal haram. Tanya nak golongan wanita-wanita yang tidak tutup aurat di luar sana. Mereka tahu tak tutup aurat ni hukumnya berdosa? Tak ada yang tahu, semua tahu berlaku. Tapi tak buat. Sebab itulah mereka golongan-golongan seperti ini akan masuk ke neraka lebih awal daripada penyembah-penyembah berhala. Ini bahaya. Dosa kepada orang yang reti tapi tidak laksanakan tentang hukum Allah. Beginilah yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam apabila mereka ni berhadapan dengan golongan-golongan utama sekali pemimpin-pemimpin. Orang yang kaya raya. Sebab itu Tuhan sebut Al-Quran dengan jelas. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tuhan sebut jelas. Sesungguhnya harta. Apabila sebut harta ini, maka termasuklah golongan orang yang mempunyai pangkat yang tinggi. Mempunyai darjat yang tinggi, mempunyai status yang tinggi, keturunan yang kaya raya, keturunan golongan yang bangsawan dan sebagainya. Maka kita kena hati-hati sebab golongan inilah yang banyak menolak menolak perintah, menolak hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, istamarra Nuhun alaihi salatu wassalam yad'u qaumi ila Allah Subhanahu wa taala al-fasanatin illa 50 ama. Sebagaimana saya sebut, bukan sedikit tuan-tuan Nabi Nuh, maknanya dia ni dakwah kaum ni bukan tempoh yang singkat. Sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum minhu nadhirun mubin. An ibudullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum dhunubakum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa yuakhir law kanu ya'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Nabi Nuh kata, qala rabbi inni, wahai ya Allah ya Tuhanku, aku telah seru kaum aku ni siang dan malam. Walam yazidhum illa, qala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum illa. Nabi kata apabila didakwah kaumnya datang siang dan malam, maka tidak ada yang masuk pada agama Allah melainkan sedikit saja. Nama mana? Bukan qala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Apabila aku ajak wahai kaumku sekalian, marilah kamu masuk pada agama Allah. Apa yang mereka buat? Mereka masuk ke telinga, jari di telinga mereka tutup begini, tak nak dengar ke apa. Wastaghshaw thiyabahum. Mereka ambil baju mereka tutup. Sekali jumpa Nabi Nuh, dia tutup pada nak mengelak ke dengar apa Nabi Nuh cakap dan sebagainya. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru istakbar thumma inni da'utum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum. Banyak ayat-ayat yang disebut dalam Quran tu bagaimana tempoh, bagaimana cara Nabi Nuh dakwah, maka tidak ada seorang pun masuk terima agama Allah. Wa qala nuhu rabbi innahum asawni, saya tak ingat al-fasatin illa 50 ama. Satu ayat Al-Ankabut Tuhan sebut dalam Quran tersebut selama 1000 tahun melainkan illa 50 ama, maknanya 1000 tahun melainkan 50. Maknanya dakwah Nabi Nuh kepada kaum je selama tempoh 950 tahun dia dakwah saja. Bayangkan berapa umur Nabi Nuh ketika itu. Sebab itu tuan-tuan, apa nak gambarkan kepada kita tentang perkara ini? Maknanya dakwah kita kepada orang paling-paling tidak kepada keluarga kita, ahli kerabat kita. Adakah tempoh kita itu seperti yang dibuat oleh Nabi Nuh secara berterusan? Kita ada anak misal sekarang, kita ni baru je mari ke masjid pada awal-awal dulu, bukan setakat tak mari masjid, sembahyang fardu pun kadang-kadang buat, kadang-kadang tidak. Anak-anak kita pun dah tengok berlaku dah perangai kita. Ayah kita ni lagu mana perangai zaman muda, dia tahu berlaku dah. Tiba-tiba alhamdulillah Tuhan bagi hidayah kepada kita, pada hujung-hujung kita ni kita mari ke masjid. Tapi jangan lupa bahawa kita ada anak bini kita di rumah. Adakah kita akan terlepas tanggungjawab persoalan daripada Allah? Hanya kita lepas mereka begitu saja? Tak ada. Allah tetap akan tanya kita.
Sebab saya sebut pada awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Tuhan kata, wahai orang yang beriman, sesungguhnya anak bini kamu tu adalah musuh yang paling utama sekali apabila kamu jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fahdaruhum. Maka Tuhan kata, hati-hati dengan mereka. Sebab tu tuan-tuan, kita mari ke masjid, kita dengar ceramah. Kita mari masjid sembahyang fardu, tapi kita tinggal anak-anak lelaki kita terutamanya sembahyang seorang-seorang kat rumah. Tak sembahyang Jumaat pun kat rumah. Setidak-tidaknya. Kita mari alhamdulillah 5 waktu, tapi anak kita ada rumah. Tak boleh nak tarik mari ke masjid. Adakah kita anggap bahawa kita nak selamat diri kita saja? Bagaimana dengan anak-anak kita? Tuhan tak tanya ke? Tetap Tuhan tanya. Ingatlah hadis yang telah diwayatkan oleh Abu Hurairah. Lebih kurang maksudnya. Apabila seseorang itu telah masuk ke dalam syurga dengan kakinya sebelah, tiba-tiba ada seorang belakang menyahut, Ya Allah, kenapakah kamu membiarkan lelaki itu masuk ke syurga, tapi kamu membiarkan kami ini ke neraka? Kalau kami ini ke neraka adalah disebab perbuatannya. Kita rasa suara tu pernah kita dengar. Kita paling tengok belakang siapa tuan-tuan? Anak bini kita. Lepas tu kita kena hati-hati. Kita duk takut bimbang kepada ekonomi kita. Kita bimbang pada duit kita. Kita bimbang itu dan ini pasal keduniaan. Tapi kita jarang bimbang. Bagaimana anak-anak isteriku ini? Adakah mereka akan bersama denganku ke syurga ataukah mereka kah yang akan menarikku ke neraka esok? Itu benda-benda yang kita nak beritahu daripada simbolik yang telah disebut oleh Nabi Nuh. Apa yang telah berlaku ni bukan sebab bukan orang lain yang tolak. Yang tolak agama Allah ini adalah isterinya sendiri. Tengok bagaimana yang disebut. Qala Nuhu rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara. Ketika ni Nabi Nuh macam seolah-olah dia macam, kalau saya nak guna bahasa ni nampak macam tak cantik. Macam dia macam dah, orang kata dah macam dekat dengan putus asa. Tapi tak sesuai kita nak guna. Tapi masa dia dah penat sangat dah. Sebab ni bukan sikit. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Tapi yang masuk kepadanya illa qalila. Yang masuknya sedikit sahaja. Maka dia kata, apa kepada? Qala Nuhu Rabbi. Ya Allah, ya Tuhanku. Dia start macam orang kata bahasa kita, macam dah tension dah, macam dah down dah. Dia kata, Qala Nuhu Rabbi. Nabi Nuh berkata, Ya Allah, ya Tuhanku. Innahum asawni. Mereka ni tak boleh diselamatkan, ya Allah. Aku cakap macam mana sekalipun, mereka tetap engkar dengan perintah aku, engkar dengan dakwah aku. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wal illa khasara. Dia kata, mereka ni hanya hidup dengan sebegitu saja, yang mana mereka tidak akan lahir, melahirkan anak-anak mereka, semua golongan-golongan yang mana engkar perintahmu, ya Allah. Wa makaru makaran kubbara. Mereka bukan setakat tak ikut apa yang aku sampaikan. Bahkan mereka telah membuat perancangan-perancangan tertentu untuk bagaimana cara untuk menolak agamamu, ya Allah. Nabi Nuh dah tak boleh buat apa dah. Maka Nabi Nuh sambung lagi, bukan setakat tu. Qala Nuhu Rabbi. Ya Allah, ya Tuhanku. Dia kata, Nabi Nuh kata, La tazar alal ardi minal kafirin dayyara. Innaka intazarhum yudillu ibadaka. Wala yaju illa fajiran kaffara. Ni Nabi Nuh bagi kata putus daripada Allah. Ya Allah, mu jangan tinggal walaupun seorang pun golongan-golongan yang kufur ni, Allah. Sebab apa kalau mu tinggal seorang pun, nescaya mereka tidak akan melahirkan anak yang bakal dilahirkan itu juga tetap akan engkar pada perintahmu, ya Allah. Maka ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah datangkan tentera-tenteranya yang akan saya ceritakan di hadapan nanti. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa Nabi Nuh kata gitu? Sebab dalam surah Hud dia kata, wa ma amana ma'ahu illa qalila. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh ketika itu, melainkan bilangan hanya sedikit sahaja. Cuma saya selalu pesan pada diri saya, tuan-tuan, di dalam bab cerita-cerita para Nabi ni, tuan-tuan kena hati-hati. Sebab ni buku-buku yang banyak di luar sana, dan kadang-kadang ada setengah, bukanlah ramai segelintir yang kecil,
penceramah-penceramah suka mendatangkan benda yang tidak disebut dalam Al-Quran, tidak disebut dalam hadis. Disebut di sini adalah bilangan sedikit sahaja. Al-Quran tak nyatakan berapa orang. Jangan cuba kita duk kira mungkin 60 orang, mungkin 70 orang, tak. Kita bukan nak tahu bilangan orang, kita nak tahu yang berimannya sedikit sahaja. Tak kisahlah berapa orang bilangan yang dimaksudkan dengan sedikit itu. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buka sesetengah kitab tafsir, ada kitab tafsir yang sesetengah yang penulisnya tidak cermat. Dia siap sebut lagi nama isteri Nabi Nuh apa, nama anak dia gapo, bilangan yang masuk Islamnya gapo, berapa bilang, apakah nama-nama yang masuk Islam tu, tuan-tuan jangan percaya. Benda tu tak wujud. Itulah yang disebut sebagai Israiliyat. Israiliyat ni tuan-tuan adalah kisah-kisah yang dibawa oleh pendeta-pendeta Yahudi atau Kristian yang masuk Islam selepas itu, dan mereka masih terikut-terikut dengan cerita-cerita sebelum ni yang tidak ada sandarannya. Jangan kita anggap cerita-cerita para Nabi ni macam cerita P.Ramlee yang tuan-tuan boleh tambah, boleh top up sesuka hati, tak boleh. Okey, baik. InsyaAllah nanti kita akan berhenti pukul 7.20 sebab subuh agak lambat lah ni. Boleh 7.20 kita akan berhenti. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya tahu hari cuti ni banyak aktiviti yang kita nak buat. Nak pergi pasar lah, nak pergi shopping lah, nak pergi jogging lah, banyak benda nak buat lah. Tapi inilah peluang kita. Moga-moga apa yang berlaku di sejarah para Nabi ini akan memberi pengajaran cukup besar dalam hidup kita. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Nakfu minal Quran ma'ar'ahu al-ailah Nuh. Dan dalam Quran ada sedikit sebanyak dicerita tentang bagaimana keadaan keluarga Nabi Nuh ketika Allah Subhanahu Wa Taala telah mula menghantar tentera-tenteranya daripada langit dan juga daripada bumi. Nama dia adalah Fayadhan, iaitu banjir. Nanti kita cerita nanti. Kita maklum bahawa Nabi Nuh AS seorang Nabi dan juga Rasul, walidan Nuh mu'minan salihani bidali du'a'in Nuh. Ada orang bertanya, adakah mak bapak Nabi Nuh ni masuk Islam ataupun tidak? Sebenarnya, memang disebut jelas di dalam Al-Quran. Rabbighfirli wali walidayya. Nabi Nuh sebut dah. Dia kata, Ya Allah, ya Tuhanku, muampunlah kedua ibu bapaku ini. Maknanya, permintaan keampunan kepada kedua ibu bapa ini merujuk kepada kedua-dua ibu bapa Nabi Nuh sememangnya telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebabnya kita tidak boleh minta ampun kepada ibu bapa yang tidak masuk Islam. Tak boleh kita minta ampun kepada orang yang bukan Islam, walaupun serapat mana sekalipun. Tak boleh. Misalnya kita ni pada agama lain sebelum ni, dan kita masuk Islam, tengok-tengok adik-beradik kita terkekal dengan Hindunya, kekal dengan Budanya. Maka kita minta, Ya Allah, muampunlah dosa-dosa adik-beradik aku yang tak masuk Islam. Haram hukumnya. Sebab perkara itu telah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Allah Ibrahim AS ketika dia minta doa, Ya Allah, muampunlah dosa bapa aku. Sebab bapa dia ni bukan setakat tak masuk Islam, bahkan tukang buat berhala lagi. Maka Allah tegur kepada Nabi Ibrahim, tidak boleh sesama sekali kamu minta ampun kepada orang yang tidak mengaku aku sebagai Tuhannya. Tak boleh. Jadi maknanya kalau Nabi Nuh ni minta ampun, bermakna kedua ibu bapa Nabi Nuh AS ini telah pun memeluk agama Islam, menerima agama yang telah dibawa oleh Nabi Nuh AS. Bagaimana pula cerita dengan isteri dia? Kita maklum bahawa isteri Nabi Nuh AS ini salah seorang yang sangat kuat menentang agama yang dibawa oleh Nabi Nuh AS. Sebagaimana yang telah dicerita dalam surah At-Tahrim, yang Tuhan sebut, dia kata, daraballahu mathalan lilladzi nakafaru mra'ata Nuhim wa mra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihin fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Jadi Al-Quran jelas menyebut bahawa isteri kepada Nabi Nuh AS, begitu juga isteri kepada Nabi Lut AS, kedua-duanya mereka ini berada di bawah jagaan Nabi yang saleh. Nabi, seorang Nabi dan juga seorang Rasul, Nuh dan juga Lut. Tapi malangnya, kedua-dua isteri Nabi ini juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kehidupan mereka sebagai suami isteri? Adakah mereka ni, adakah isteri Nabi Nuh ni, dia seorang isteri yang orang kata tidak menyediakan pakaian, minum dan sebagainya?
dan tidak dinyatakan dalam Al-Quran. Tetapi dalam hadis ada menyokong bahawa isteri Nabi Nuh ni hanya tak sokong di segi agama yang dibawa kepada Nabi Nuh AS. Tetapi kehidupan lain, makan, pakaian, semua dijaga dengan baik. Tapi walau bagaimanapun, sebaik mana kita taat suami, sebaik mana kita menjaga benda-benda yang mana yang kita keluar zakat, keluar sedekah dan sebagainya, tetapi malangnya kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan itu akan menjadi sia-sia. Sia-sia. Sebab itulah pernah saya bagi contoh dahulu, apabila dua golongan, seorang bapa yang tua, yang sakit, memiliki dua anak. Misalnya kata, orang anak ni sangat baik sangat-sangat. Semaya 5 waktu pergi ke masjid, orang kampung semua sayang kat budak ni sebab budak ni baik sangat. Maknanya pagi-pagi baca Al-Quran, tak cukup dengan fardu sunatnya buat, tak cukup sedekah fardu sunat pun dia buat. Boleh pendek kata budak ni budak yang baik. Tapi di samping baik dia itu, ada satu kelemahannya. Kelemahannya apa? Kelemahannya dia tak mengaku itu adalah ayah dia. Dengan kata lain, dia derhaka kepada bapaknya. Ayah dia sakit, tak pernah dia melawat. Ayah dia minta bantuan, tak pernah ditolongnya. Maknanya dia pendek kata dia tak pernah mengaku itu bapaknya. Anak yang kedua ni tuan-tuan, Allahu Akbar, jahat dia, setan pun tabik. Semua tak ada benda dosa dia tak buat. Dia buat semua dosa-dosa dia. Tapi di samping itu, walaupun dosa-dosa yang dibuat, dia sangat jaga ayah dia. Ayah dia sakit, dia tolong mandikan, tak boleh makan, dia suapkan. Tapi kalau kita jiwa seorang bapa, seorang ibu, kalau kita jiwa kita ni, kalulah anak ni anak yang baik, tapi tak cara ke mak ayah. Tapi anak ni anak yang perangai tak bagus, tapi kebajikan mak ayah tetap dia jaga. Agak-agaknya hati seorang bapa ni atau ibu ni, dia nak condong ke anak yang mana. Dan tentulah anak-anak yang banyak membuat bakti kepada dia. Itu segi normalnya. Lebih-lebih lagi dengan Allah. Lebih-lebih lagi dengan Allah. Kalulah sebab orang tanya, kenapa orang Cina, orang yang bukan Islam tak boleh masuk syurga walaupun dia buat amal kebajikan yang banyak. Contoh tadi lah. Dia buat sedekah dengan banyak, dia buat kebajikan dengan banyak, perangai baik. Tapi tanya siapa Allah? Allah bukan Tuhan saya, bukan Tuhan saya. Tapi orang yang banyak melakukan maksiat ni, katanya orang yang tak pakai tudung. Ada dia mengatakan Allah ni bukan Tuhan dia? Tak ada. Dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi banyak derhaka pada Allah. Maknanya, kalulah dibanding ini, orang kafir confirm dalam neraka. Tapi orang Islam ni, selagi mana dia tak syirik kepada Allah, akan masuk neraka dulu. Akhirnya nanti akan masuk ke syurga balik. Begitulah berlaku kepada isteri Nabi Nuh AS. Walaupun dia baik macam mana dengan suaminya, tapi dia tidak mengaku Allah sebagai Tuhannya, neraka tetap juga ke neraka. Ini yang orang tanya, bagaimana Nabi Nuh bergaul dengan isterinya sedangkan dia tak beriman kepada Allah. Maka jelas dalam Quran menyebutkan bahawa isteri Nabi Nuh AS tidak masuk Islam, sebaliknya ibu bapa mereka juga tetap telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai 5 minit yang terakhir sebelum kita berhenti, saya nak baca sini apabila Nabi Nuh dah kata, Nabi Nuh dah surrender dah. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu malu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara. Ayat pertama saya sebut tadi, Nabi Nuh surrender. Tak nak dah. Ya Allah, memang golongan aku tak boleh buat apa dah ya Allah. Maknanya aku dah beritahu tentang Islam, aku dah beritahu tentang tauhidkan Allah. Mereka tak dengar sedikit pun. Nabi Nuh tak berhenti setakat tu tuan-tuan. Nabi tambah lagi. Wa qala Nuhur Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Dia sebut Nabi Nuh ni ayat pemutus kepada Nabi Nuh. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta tolong padamu ya Allah. Mu jangan tinggal walaupun sakit-baki sedikit pun daripada kaum aku, tak beriman padamu ya Allah. Kalau mu tinggal juga, nescaya mereka tidak akan beranak. Malaikat yang keluar anak tu tetap kufur padamu ya Allah. Kata Nabi Nuh. Apabila Allah dah dengar Nabi Nuh kata gitu, maka Tuhan pun kata, indah hadhil marhalati min marahil muwajahah. Maka ini peringkat yang terakhir. Maknanya Allah beri peluang pada kaum Nabi Nuh untuk beriman pada Allah ataupun tidak. Maka ketika itu Allah pun sebut,
Wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Maka Allah pujuk pada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh. Nah, wahai Nuh, dia kata, aku tahu dah ada di kalangan golongan kamu ni ada yang beriman kepada aku, ada di golongan yang tidak. Maka dia kata, janganlah kamu berduka cita dengan apa yang telah mereka lakukan kepadamu, wahai Nuh. Katanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh. Allah pujuk hati Nabi Nuh. Sebab lama sangat ni dia malu pada Allah. Lama typo pagi ni banyak ni yang masuk. Tuhan tak kata begitu. Tapi Nabi Nuh yang terasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita je tuan-tuan. Tuhan bagi umur kita sampai 60, sampai 70. Banyak ni je amat ibadat kita buat. Sepatutnya kita juga kena rasa malu. Bukan setakat kita dengar cerita Nabi Nuh begitu saja. Kita tanya, aku ni umur sekarang umur berapa sekarang ni? 40, 30, 40, 50, 60, 70 Tuhan bagi umur kita. Banyak mana ibadat yang kita buat? Kita rasa bangga dengan hanya kita mari sembahyang subuh begini, tidak ditambah dengan ibadat-ibadat yang lain. Beginilah yang dirasa oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wasna al-fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Maka Tuhan sebut, dia kata, wahai Nuh, dia kata wasna al-fulk, maka mulakanlah buat kapal. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi mengatakan bahawa yang pelik yang Nabi Nuh ni, orang lain buat kapal mana tuan-tuan? Kalau kita buat kapal di limbungan, kita ngaji ilmu sekolah dulu, dia panggil limbungan kering di pelabuhan. Kita buat kapal di dekat dengan laut, mudah. Apabila siap kapal pun tolak masuk dalam laut tu. Yang pelik Nabi Nuh ni tak. Dia buat kapal mana? Dia buat kapal di atas bukit. Atas bukit, orang tidak kerja buat kapal atas bukit. Nak beritahu bahawa tuan-tuan, agak-agaknya lah. Kalulah kita ni masih hidup di zaman Nabi Nuh AS, dengan tengok peliknya Nabi Nuh buat kerja tu, mana kau kita? Di golongan satu lagi tu ke? Ataupun kita masuk golongan yang akan naik atas kapal Nabi Nuh AS. Ni berat kita kata. Mujur tuan-tuan kita semua tidak berada di zaman dahulu. Kita duk baca Al-Quran. Kita duk kutuk Abu Jahal. Kita duk kutuk Abu Lahab. Bukan saya kata saya tak bagi. Patutlah kita kutuk sebab Quran sebut, hadis sebut. Tabat tiada Abi Lahabin wa tab. Celaka Abu Lahab ni, Tuhan sebut dalam Quran ni. Celaka. Nak jahat tak jahatnya Abu Lahab. Tapi kita tanya balik. Nak tanya balik. Kalaulah kita hidup di zaman dia ni, kemungkinan besar akan ada lagi orang lain lebih jahat daripada Abu Lahab. Siapa? Kita. Takut-takut jadi gitu. Sebab itulah kisah-kisah para Nabi ni tuan-tuan, kisah-kisah para Rasul ini bukan sahaja nak jadi halwa telinga. Tapi dia adalah untuk mendidik jiwa kita. Untuk menguatkan iman kita. Bagaimana ujian para Nabi dahulu untuk menggerakkan agama. Kita tidak tegur sikit je. Orang tak terima teguran kita, mulalah merajuk. Kadang-kadang kita tegur, ada orang solat salah. Orang solat salah, Pak Imam khususnya. Dia ni bukan mudah nak kerja Pak Imam. Kata Pak Imam tegur itu dan ini, Jumaat susah nak terima. Ada orang merajuk, siapa tak mari ke masjid. Tegur benda biasa je. Kenapa semayang lagu tu? Orang tak semayang lagu tu, tak maknina, tak ada, tak sah semayang. Tobat esok tak mari tu. Kadang-kadang kita juga seorang penegur, tegur benda yang baik. Orang tak terima tegur kita, ikut mula nak jadi gapo. Jauhnya ya Allah, kita nak bezakan, nak bandingkan kita dengan Nabi Nuh AS. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, moga-moga kisah yang kita dengar ini akan jadi satu panduan untuk kehidupan kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Orang lain duduk sedap tidur di rumah pada waktu pagi, Allah Subhanahu Wa Taala telah bukakan hati kita nak mari ke masjid. Bukan jalan-jalan tuan-tuan, untuk bergerak mari ke rumah Allah, untuk buat kebajikan ini adalah dengan bantuan Allah. Dengan Allah pilih manusia-manusia tertentu. Bukan semua yang dapat. Jadi kita doa kepada Allah, moga-moga Allah bagi kekuatan kepada kita supaya kita sentiasa istiqamah untuk datang ke masjid, dengar tazkirah. Bukan setakat itu saya kata sembahyang sunat, banyakkan sedekah. Kita minta tolong sebab nak buat benda baik ini tak cukup dengan kehadiran kehendak kita tanpa bantuan Allah, supaya Allah kekalkan istiqamah kita untuk lakukan benda yang baik sehinggalah akhir hayat kita. Sebelum saya berhenti, satu benda kita kena ingat, apabila Rasulullah SAW ditanya, hadis ni pernah saya baca dulu. Dia tanya, ya Rasulullah, bagaimanakah kami nak tahu pengakhiran kami dan pengakhiran seseorang itu ke neraka ke syurga ke?
Maka Nabi kata, tengoklah di hujung kehidupannya. Kalau hujung kehidupannya adalah di sisi Allah, maka itulah tanda-tanda dia adalah ahli syurga. Jadi kita tuan-tuan, mari ke masjid, setiap kali subuh, malam dan sebagainya, kita doa kepada Ya Allah, Ya Tuhanku, mengekalkanlah keadaan aku ini, bahkan bertambah baikkan aku ini, supaya aku ingat padamu Ya Allah, sehinggalah aku ditutup mata. Wallahu alam bisawab, apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang itulah kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallimal Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhim Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibali yusabbihna wat tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman, ya Rabb Ibrahim, Musa wa Isa, ya Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wa nisyan bi rahmatir rahimin. Allahumma zidna ilma zukna fahma bi rahmatir rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'ina nisyan bi rahimin. Allahumma rizukna fahman nabi wa nusalim bi rahmatika ya rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa al musalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.